Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di Masjid Mawaddah? Alhamdulillah, kita bersua kembali di dalam kuliah maghrib online kita setiap hari Rabu. Para jemaah sekalian, hari ini kita akan masuk tajuk baru di dalam fiqh sunnah, di dalam hal solat sunat, iaitu solat sunat istisqa. Apa maksud istisqa? Istisqa ialah meminta turunnya air. Jadi ia bererti memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan ketika terjadinya keringnya tanah dan lamanya musim kemarau, dengan cara-cara seperti mana yang akan diterangkan sebentar nanti. Solat istisqa ini agak detail, agak terperinci, berbeza dengan solat-solat sunat lain. Sebelum ni kita berbicara tentang solat sunat hajat dan solat sunat tahajud. Maka solat sunat hajat, solat sunat tahajud ini dia umum. Maka ada yang bertanya, boleh tak saya solat dalam keadaan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat? Benar, boleh. Kerana tata cara diberikan oleh Nabi SAW agak umum. Ia merupakan solat sunat. Apa saja yang dihajati dengan niatkan tujuan solat itu, maka terus. Tetapi dalam hal istisqa berbeza, kerana terdapat banyak hadis-hadis yang dihimpunkan yang menjurus kepada pengkhususan cara-cara solat istisqa. Maka yang pertama, cara dia ialah hendaklah imam mengerjakan solat bersama para makmum sebanyak 2 rakaat. Ia boleh dikerjakan bila-bila masa selain daripada waktu yang dimakruhkan. Pada rakaat pertama, hendaklah imam membaca surah Al-Fatihah disertai dengan surah Al-A'la, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah kemudian disusuli dengan surah Al-Ghashiyah. Bacaan ini mestilah dengan suara kuat. Kemudian imam membaca khutbah, dan ia boleh dilakukan sesudah solat maupun sebelumnya. Sedabul khutbah, para peserta yang hadir di situ diminta supaya memindahkan selendang-selendang mereka, dan di mana yang sebelumnya diletakkan di kanan dialihkan ke kiri, manakala selendang yang berada di kiri dipindahkan ke kanan sambil menghadap kiblat. Selanjutnya imam dan para hadirin membaca doa kepada Allah Azza wa Jal sambil mengangkat kedua-dua belah tangan. Ketika membaca doa, mereka mestilah membaca dengan khusyuk dan penuh kesungguhan, detail satu persatu. Sebab apa? Terdapat 4 hadis yang dikumpulkan yang menjurus ke arah perkara ini. Pertama, hadis daripada Imam Bukhari yang diriwayatkan daripada Awanah dan juga Ibn Hibban. Daripada Ibn Abbas katanya, kharaja Nabi SAW mutawadi'an, mutabadhilan, mutakhashi'an, mutarassilan, mutadarri'an, fasalla kama yusalli fil 'id, lam yakhtub khutbatukum hadhi. Nabi SAW keluar untuk mengerjakan solat istisqa disertai sikap rendah hati, penuh kesederhanaan, khusyuk dan mengenakan pakaian seharian serta penuh harapan. Beliau mengerjakan solat 2 rakaat istisqa sama seperti sebagaimana solat hari raya, tetapi tiada khutbah seperti khutbah yang kamu kerjakan sekarang ini. Itu daripada Ibn Abbas. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, kaum muslimin datang menghadap Rasulullah SAW dengan mengadukan persoalan yang mereka hadapi kerana lambatnya hujan turun.
Beliau memerintahkan agar disiapkan sebuah mimbar. Kemudian beliau menentukan satu lapangan luas sebagai tempat pelaksanaan solat. Beliau menitahkan seluruh lapisan masyarakat supaya sama-sama keluar pada hari yang telah ditentukan. Ketika matahari naik, beliau pun keluar lalu duduk di atas mimbar, membaca takbir, memuji Allah dan bersabda, "Kamu semua mengeluh sebab kekeringan yang menimpa negerimu. Allah telah menyuruhmu agar berdoa dan Dia berjanji akan memakbulkan permohonan doa itu." Beliau meneruskan sabdanya, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia Maha Perkasa, lagi Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha Raja pada hari kiamat. Tiada Tuhan selain Allah. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang Maha Kaya. Sedangkan kami ialah kaum fakir. Turunkanlah hujan pada kami serta jadikanlah hujan itu menjadi kekuatan serta mencukupi kami sampai habis masa keperluan kami." Selanjutnya, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa sambil kelihatan putih ketiaknya. Kemudian mengembalikan dirinya dan menghadap ke arah kiblat. Beliau mengubah posisi selendangnya sambil mengangkat kedua tangannya. Setelah itu beliau menghadapkan diri kepada semua manusia dan turun dari mimbar. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan salat sebanyak 2 rakaat. Ketika itu Allah Ta'ala menampakkan setimbun awan. Dalam keadaan sedemikian terdengarlah suara guruh dan petir. Kemudian turunlah hujan dengan izin Allah Ta'ala. Sebelum Nabi SAW tiba di masjid, banjir sudah melanda di sana sini. Ketika beliau melihat masyarakat kelang kabut kerana hujan lebat menimpa mereka dan mereka rasa kebingungan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing, maka beliau tertawa sehingga nampak gigi gerahamnya. Beliau bersabda, "Aku bersaksi bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahawa aku adalah hamba serta Rasulnya." Daripada Abbad bin Tamim, daripada bapa saudaranya, daripada Abdullah bin Ziyad Al-Mazini, bahawa anna Nabi SAW kharaja bin nas yastaqiyu fasalla bihim raka'atain jahara bil qira'ah fihima. Sehinggalah pada akhir hadis, Nabi SAW keluar bersama orang ramai untuk mengerjakan salat istisqa. Beliau mengerjakan salat sebanyak 2 rakaat dan menguatkan suara bacaan pada kedua-dua rakaat itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Nabi SAW keluar untuk mengerjakan salat istisqa. Beliau mengerjakan salat bersama kami sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. Kemudian beliau menyampaikan khutbah serta berdoa kepada Allah. Lalu memindahkan wajahnya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua-dua tangannya. Selanjutnya dialihkan selendangnya yang berada di sebelah kanan diletakkan ke sebelah kiri, manakala yang kiri dipindahkan ke kanan. Maka keempat-empat hadis menceritakan bagaimana keadaan itu yang mana Nabi SAW melakukan solat istisqa. Maka di antara doa tadi yang menyentuhnya ialah apa Nabi bacakan doa tadi ialah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta alaina quwwah balaghan ilahin. Maka itulah bacaannya. Kemudian apabila dah sampai kepada hajatnya dan turunlah hujan dengan selebatnya sehingga kan manusia ketika itu bingung, bermaksud mereka solat itu kemudian tiba-tiba hujan turun, mereka tak tahu nak buat apa. Maka di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan, asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anni 'abdullah wa rasulah. Kenapa Nabi SAW sebutkan perkara itu? Kan sebutkan, aku bersaksi bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahawa aku adalah hamba serta Rasulnya. Kerana ketika mana selesai saja solat istisqa, hujan turun dengan lebatnya. Maka untuk menafikan
bahawa Nabi adalah punca solat itu, ataupun Nabi adalah punca hujannya turun, kan? Kerana Nabi solatlah, sebab itu hujan itu turun. Maka Nabi titipkan doa ini, kan? Nabi bersaksi bahawa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, kan? Yang mana akhirnya Allah SWT maha berkuasa menurunkannya ataupun tidak. Nabi hanyalah sebagai hamba serta rasulnya. Itu merupakan satu nasihat yang sangat-sangat baik untuk kita dengar. Itu cara pertama. Cara kedua ialah memohon hujan ketika berkhutbah pada hari Jumaat. Hendaklah imam membaca doa dan kemudian diaminkan oleh seluruh jemaah salat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Syuraik dan Anas, bahawa ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat tak kala Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah. Maka orang itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah musnah dan segala usaha berakhir dengan kegagalan. Maka berdoalah kepada Allah agar diturunkan hujan." Rasulullah SAW kemudian mengangkat kedua-dua tangannya dan berdoa, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Anas berkata, "Demi Allah, sebelum itu kami tidak nampak sedikit pun awan di langit, sama ada awan nipis maupun awan tebal. Di samping itu, antara tempat kami dengan bukit itu tiada sebuah rumah atau gedung pun yang dapat menghalang pemandangan kami. Tiba-tiba dari balik bukit itu muncullah awan bagaikan gumpalan gunung raksasa. Ketika telah berada di tengah langit, ia pun menyebar ke pelbagai arah dan kemudian turunlah hujan. Demi Allah, sampai seminggu lamanya kami tidak dapat melihat sinar matahari. Kemudian pada hari Jumaat berikutnya, datanglah lelaki itu daripada pintu masjid. Ketika itu Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah. Dalam keadaan berdiri, lelaki itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah musnah dan jalan-jalan terputus akibat banjir besar. Maka berdoalah kepada Allah agar hujan ini dihentikan." Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami saja dan jangan sampai membahayakan kami. Allahumma ala akam wazzarab wazzirab wa butuni awdiyah wa manabitil syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas bukit-bukit, tanah-tanah tinggi, jurang-jurang yang curam serta tumbuhnya pokok. Dengan seketika hujan pun reda, kami pun keluar daripada masjid dalam keadaan disinari matahari. Maka ada dua cara dalam hal salat istisqa. Pertama, dilakukan dalam keadaan khusus, kan, keluar beramai-ramai seperti mana solat hari raya di lapangan, kan, kemudian tata cara bajunya. Sebab tu sebahagian ulama fiqh sehingga akan meletakkan bajunya itu diterbalikkan, kan, kerana apa? Adanya hadis tadi berkenaan tentang dialihkan daripada kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Maka perlu untuk melakukan perkara tersebut. Tapi kaedah kedua pula lah dengan cara hanya dalam solat Jumaat, dan seperti mana pernah kita lakukan di Singapura, yang mana pada khutbah yang kedua kita bawa doa ini, maka ia bertepatan dengan hadis ini, kan? Kemudian ada juga cara lain. Cara lain ialah dengan cara semata-mata berdoa tanpa adanya khutbah ataupun solat. Bukan berlaku pada hari Jumaat dan bukan pula dengan mengerjakan solat istisqa di dalam maupun di luar masjid. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Abu Awanah, bahawa Ibn Abbas berkata, ada seorang Arab Badui datang menjumpai Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu sebagai utusan daripada sesuatu kaum yang sedang menghadapi musim kemarau. Tiada pengembalaan yang dapat bekalan air dan tiada seekor binatang pun yang dapat menggerakkan ekornya." Mendengar itu, Nabi SAW naik ke atas mimbar, memuji kepada Allah, lalu berdoa, "Allahumma skina ghaithan mughitha
mari'an mari'a tabaqan radaqa ajilan ghaira ra'is. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyegarkan, baik akibatnya, menyuburkan, bermanfaat, lebat dan dalam waktu yang segera, dan jangan sampai terlambat. Tiba-tiba hujan pun turun, sehingga tiada seorang pun yang datang dari penjuru mana pun yang tidak mengatakan bahawa daerahnya sudah subur kembali. Ini doa sahaja daripada Nabi SAW, maka datanglah hujan. Daripada Syurahbil bin As-Sam, bahawa dia pernah berkata kepada Ka'ab bin Murrah, artinya, wahai Ka'ab, ceritakanlah kepadaku keadaan Rasulullah SAW. Ka'ab menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika didatangi oleh seseorang yang berkata, berdoalah kepada Allah agar diturunkan hujan kepada suku Mudar. Beliau bersabda, engkau berani sekali. Adakah hujan ini hanya untuk suku Mudar sahaja? Maka orang itu berkata, wahai Rasulullah, engkau pernah memohon kepada Allah dan permohonanmu itu dimakbulkan. Rasulullah SAW akhirnya mengangkat kedua-dua belah tangannya seraya berdoa, Allahumma skina ghaithan mughitha mari'an mari'a tabaqan radaqa ajilan ghaira ra'is nafi'an ghaira dar. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyelamatkan, menyuburkan, baik akibatnya, bermanfaat, lebat dalam waktu yang segera, dan jangan sampai terlambat, membawa berkat dan tidak memudaratkan. Permohonan mereka kemudian dimakbulkan oleh Allah. Tetapi kini mereka mengeluh lagi kerana terlampau lebat hujan yang diturunkan. Mereka datang dan berkata, rumah-rumah telah hancur dan musnah. Beliau pun mengangkat pula kedua tangannya yang berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan membahayakan kami. Awan pun mula lalu terpancar ke seluruh arah dan kemudian menghilang. Daripada Sya'bi berkata, pada suatu hari Umar keluar untuk mengerjakan solat istisqa. Dia hanya mengucapkan istighfar sahaja. Kaum muslimin bertanya, kami lihat kamu belum meminta hujan kepada Allah. Maka Umar pun menjawab, aku sudah memohon hujan itu dengan berkat semua penghuni yang berada di langit yang dapat menyebabkan turunnya hujan. Kemudian beliau pun membacakan sepotong ayat di dalam surah Nur, surah Nuh ayat ke-10 hingga ayat ke-11. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilus samaa 'alaikum midrara wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu kerana Dia adalah Maha Pengampun. Dia pula lah yang menurunkan hujan lebat daripada langit. Kemudian beliau berkata, mohon ampunlah pada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Maka ini merupakan tata caranya. Daripada hadis Ka'ab tadi menceritakan tentang bagaimana sifat manusia itu. Ketika mana hujan itu tidak turun, mereka memohon kepada Allah SWT. Kemudian apabila telah turun, mereka mohon untuk diberhentikan. Inilah tabiat manusia. Manusia, ia sukar mensyukuri dengan apa telah berikan. Ketika mana musim kemarau, mereka mengeluh kerana ketiadaan air. Ketika mana Allah SWT menurunkan hujan, air yang banyak, mereka mengeluh lagi kerana terlalu banyaknya air. Lihat, inilah manusia. Manusia yang tidak pandai menguruskan dirinya, tidak pandai menyimpan hasil yang Allah Ta'ala telah berikan. Ketika mana banyaknya air turun, manusia itu perlu berfikir bagaimana untuk mengalihkan air-air tersebut supaya ia boleh menjadi takungan simpanan, mengalirkan air-air tersebut supaya seluruh tanah-tanah yang tandus, yang kering boleh dialihkan, mengalirkan air-air tersebut kepada haiwan-haiwan ternakan, tanaman-tanaman, kepada kegunaan masyarakat umum.
Tetapi mereka apabila turunnya hujan, mereka tidak bersedia dan akhirnya dibiarkan ataupun dibazirkan sahaja hasil ataupun takungan air tersebut tanpa dapat mengalihkan ke mana-mana yang bermanfaat. Air ni Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita memerlukan air dengan sangat banyak sebenarnya. Kan 70% dalam badan kita ini memerlukan air. 70% juga bumi ini diselaputi dengan air. Maka kita perlu menyimpan. Para jemaah sekalian, perasan tak? Allah SWT menjadikan ada sebahagian benua ni, sebahagian kawasan di dunia ini yang dalam keadaan selalu ditimpa banjir. Dalam masa yang sama, sebahagian keadaan pula dalam keadaan kering kontang. Apakah mesej, apakah arahan yang sepatutnya kita faham daripada Allah SWT? Arahan yang patut kita faham daripada Allah SWT ialah saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling memberikan manfaat kepada yang lain. Bagaimana boleh kita alihkan air sungai, air laut untuk kita alirkan ke kawasan pertanian, untuk kita alihkan ke kawasan yang mana tidak dapat air pun. Tetapi kita tidak lakukannya, kita biarkannya sehinggalah masyarakat yang berada di situ dalam keadaan kering kontang, dalam keadaan memohon pertolongan. Allah Ta'ala turunkan hujan akhirnya adalah sangat-sangat segar. Ia tidak masin, kan? Ia mempunyai mekanisme yang sangat-sangat penuh untuk tanaman dan juga haiwan. Adakah kita berkongsi? Mungkin juga kita tidak berkongsi. Maka ini di antara istifadah yang perlu kita faham ataupun perlu kita ambil peduli di dalam kehidupan kita. Maka itu saya sambung sedikit. Berikut adalah sebahagian daripada bacaan doa ketika mengerjakan solat istisqa, seperti mana yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Yang pertama, Asy-Syafi'i berkata, Salim bin Abdullah meriwayatkan daripada bapanya daripada hadis yang dimarfu'kan kepada Nabi SAW. Apabila mohon hujan, baginda pun membaca doa berikut. Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an ghadaqan mujallilan aman tabaqan sahhan daiman. Allahumma askina ghaith wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal bilad wa bahaimi wal khalqi minal awa wal juhdi wal dhanki wala tashkuhu illa ilaik. Allahumma anbit lana raz wa adir lana dar'a wasqina min barakatis sama wa anibat lana min barakatil ard. Allahumma rfa' anna al-juhda wal ju'a wal 'ara wakshif anna min al-bala' ma la yakshifu ghairu. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara farsilis samaa alaina midrara. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyelamatkan, menyuburkan, lebat, menyenangkan, merata manfaatnya, menyeluruh, memuaskan dan dengan segera. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan janganlah Engkau jadikan kami ini tergolong ke dalam orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, seluruh hamba, negeri, ternakan dan seluruh makhluk-makhluk sedang menghadapi keletihan, kesukaran serta kepayahan. Tiada tempat mengadu dalam masalah ini semua melainkan hanya kepadamu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman kami dan keluarkanlah susu perahan kami. Hujanilah kami dari keberkatan langit dan tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan dari berkah bumi untuk kami. Ya Allah, hilangkanlah kesukaran, kelaparan dan kemiskinan kami. Halaukanlah semua bencana dari diri kami, sebab tiada yang dapat menghalaukan bencana tersebut selain Engkau. Ya Allah, kami memohon keampunan-Mu sebab Engkau adalah Maha Pengampun. Kerana itu turunkanlah hujan dari langit dengan selebat-lebatnya. Imam Syafi'i berkata, ini merupakan sebaik-baik doa yang mesti dibaca seorang imam istisqa. Kedua daripada saat bahawa Nabi SAW membaca doa berikut,
setelah mengerjakan salat istisqa. Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan daluqan duhukan tumrituna minhu razazan qatqatan sajlan ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ratakanlah kepada kami awan yang tebal, kuat, berarak-arak, lebat dan memancarkan kilat yang membawa hujan yang sederhana, gerimis dan rintik-rintik. Wahai Zat yang maha tinggi dan maha mulia. Yang ketiga, daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahandanya, daripada datuknya, katanya, apabila Rasulullah SAW memohon agar hujan turun, beliau pun berdoa, Allahumma sqi ibadaka wa bahaimaka wanshur rahmataka wa ahyi baldaka mayit. Ya Allah, berikanlah minuman kepada hamba-hambamu serta binatang-binatangmu, sebarkanlah rahmatmu serta hidupkanlah negerimu yang mati ini. Ketika membaca doa setelah mengerjakan solat istisqa, disunatkan melengkapkan kedua-dua telapak tangan, kan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi zahri kaffaihi ila sama. Ketika Nabi SAW berdoa agar hujan turun, beliau memposisikan belakang kedua-dua tapak tangannya menghadap ke arah langit. Bukan gini tau, kan, melungkup tu, bukan ketika mana kita berdoa kita melungkapkan macam itu, kan. Ketika berdoa, kan, belakang di luar tapak tangan ni menghadap arah langit. Jadi dalam keadaan dibawa dalam keadaan tinggi, bukan bawa doa macam gini dibawanya, semua mengharapkan. Maka setelah melihat hujan turun, seseorang itu disunatkan supaya membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami manfaat daripada hujan ini. Sebelum hujan, doa-doa tadi. Okay. Setelah itu disunatkan membuka sebahagian daripada pakaian menutupi anggota tubuhnya supaya terkena hujan yang sedang mengucur lebat. Kerana jika dikhawatiri air hujan yang turun terlampau lebat, maka hendaklah ia membaca Allahumma suqyan rahmah wala suqyan azabah wala bala wala hadam wala gharaq. Allahumma ala zirabi wa manabati syajar. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan itu penuh dengan rahmat dan bukan hujan siksa, bencana, kehancuran, kebinasaan dan banjir. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit-bukit dan tempat tumbuhnya pokok. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat di sekeliling kami dan bukanlah membahayakan kami. Semua doa-doa ini dipaparkan sebelum ini bersumber daripada hadis sahih daripada Nabi SAW. Wallahu alam. Itulah sedikit sebanyak perkongsian berkenaan tentang tata cara solat istisqa. Kan biasanya kita di Singapura juga boleh menghadapi musim kemarau, khususnya daripada awal-awal tahun. Kini berada di akhir tahun, biasanya kita lihat Allah Ta'ala berikan kita nikmat dengan hujan yang lebat dalam keadaan dingin, sejuk, tenteram. Semoga Allah Ta'ala menenteramkan jiwa-jiwa kita. Semoga Allah SWT mendinginkan kekhusutan kita yang mana kita menghadapi dengan wabak COVID ini. Allah Ta'ala melindungi kita insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita. Semoga Allah Ta'ala menerima doa-doa kita. Dan semoga Allah SWT memperkuatkan jati diri Muslim kita dalam menghadapi ujian pada zaman kini insya-Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.